Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang saya hormati, Nazir Barisan Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Asatizah, Muslim-Muslimat, para jemaah Masjid Kampung Jenjarum. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpah kurnia rahmat dan kasih sayangnya diizinkan kita untuk hadir berjemaah subuh pada pagi yang mulia ini, dan seterusnya mengikuti pengajian ilmu yang telah diaturkan oleh pihak masjid. Dan ini adalah pertemuan kita yang kedua. Saya ingat pertemuan kita yang pertama sebelum ini bulan 11 November tahun lepas, dan ini yang kedua. Setahun sekali kita jumpa, kan? Pada sekejap je pun, ya, nampak macam setahun sekali, ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, kita teruskan kepada program atau cara kita yang tajuk kita Selangkah ke Alam Barzah, yang sebelum ini saya bicarakan tentang perkara-perkara yang boleh kita lakukan ketika berhadapan dengan orang yang sedang sakaratul maut, ya, orang yang sedang nazak. Dan kita teruskan pula dengan perkara-perkara yang terjadi sesudah daripada itu, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah yang saya kasih sekalian, Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, berhati-hatilah kamu terhadap suatu bahaya yang kamu tidak ketahui bila akan menimpamu. Maka kamu harus selalu bersiap siaga menghadapinya sebelum dia datang secara mengejutkan." Apa tu bahaya yang tidak diketahui bila datang? Iaitulah kematian. Pada saat seseorang menikmati kesenangan di suatu tempat yang sangat nyaman, sering justru dia merasa cemas dengan kemungkinan datangnya serangan mendadak dari orang lain yang akan merosakkan suasana gembira itu. Kecemasan itulah yang kemudian mendorongnya untuk selalu berwaspada. Namun ironinya, hal yang sama tidak ia lakukan dalam menghadapi kemungkinan datangnya malaikat maut yang akan mencabut nyawanya saat ia sedang lalai. Ini tentu sikap bodoh dan terpedaya. Ini daripada kitab Di Balik Tabir Kematian. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang saya kasih sekalian, kalau kita buat satu majlis keraian ke, hari jadi ke, apa-apa ke, tiba-tiba ada kacau bilau, ada orang kacau, tentu kita ada persiapan, kita ada bantuan kecemasan. Contohnya tiba-tiba ada orang sakit ke apa, kita ada first aid kit dan sebagainya. Kita ada cara untuk kita mengatasinya. Hal yang sama tidak mampu kita lakukan, yakni berhadapan dengan satu kemungkinan tiba-tiba datang malaikat maut mencabut nyawa salah seorang daripada kita. Tak ada seorang pun yang dapat menghindarinya, tak ada seorang pun dapat menahannya. Ketika itu yang dapat selamatkan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala saja, ya. Waktu tu tak ada siapa lagi yang boleh tolong dia. Dan ketika itu dia mengalami sakit yang dahsyat, sakit sakaratul maut, yang hanya boleh dirasakan hakikatnya oleh orang yang pernah mengalaminya saja. Kalau kita cakap macam mana sakit sakaratul maut tu, ya, kita yang hidup ni tak mampu nak bayangkan. Tapi kita lebih kepada perkara-perkara yang orang analogikan ataupun orang bagi perumpamaan, ya, dengan rasa sakit lain yang pernah kita rasakan. Sebagai contoh, ada yang mengatakan sakit sakaratul maut ini seumpama sakit seseorang yang mana dimasukkan satu batang yang berduri ke dalam mulutnya, masuk sampai ke jantungnya, sampai ke paru-parunya, kemudian disentak keluar kayu itu, keluar sekali dengan isi perutnya itu. Begitulah gambaran sakitnya sakaratul maut. Bahkan sebenarnya dahsyat lagi daripada itu, ya, tak dapat kita nak bayangkan. Dan bila kita memiliki nyawa, maka yang akan merasakan sakitnya ialah nyawa
ataupun jiwanya. Misalkan ada anggota tubuh yang terluka atau terbakar, pengaruhnya akan menjalar kepada nyawa. Nah, kalau kita pegang cerek kan, panas, kita akan rasa sakit, kita bagi tindak balas, ya. Sakit itu dirasai oleh seluruh anggota badan kita. Sakit kan, cepat-cepat, ya. Tak adalah kita kata pegang masa macam ni sakit, tapi pegang tempat lain tak sakit. Dia pegang saja, terus kita akan ada tindak balas. Itu adalah satu perkara yang fitrah. Dan derita rasa sakit itu lalu menjalar ke daging, darah dan anggota-anggota tubuh yang lain. Dan tidak ada penyakit yang langsung mengena ke nyawa kecuali penyakit tertentu. Jika ada salah satu penyakit langsung mengarah ke nyawa dan tidak tersebar ke bahagian tubuh yang lain, maka betapa pedih dan kerasnya rasa sakit tersebut, ya. Maka sakaratul maut ini dia adalah merupakan rasa sakit yang menyerang dasar nyawa sehingga ke seluruh tubuh badan. Kalau sakit begini kita rasa sakit kat tangan, tapi badan lain pun terasa sakit juga, tapi tangan yang paling sakit. Kalau kita terluka, terkena pisau, luka di sini, kita sakit kat sini, tidak balas badan kita, kita akan mengelak. Tapi bila ada sakit sakaratul maut, dia menyerang daripada seluruh tubuh badan kita, kita tak boleh nak mengelak dah. Macam mana nak elak kan? Tak boleh nak bagi tindak balas, melainkan hanya mengerang kesakitan. Itulah kemampuan yang boleh dilakukan oleh orang yang menghadapi sakaratul maut, tuan-tuan, ya. Bila seorang tu meninggal dunia, setelah kita ceritakan pada siri yang pertama, kita katakan pengembaraan kita melalui 6 fasa alam. Yang bermula dengan fasa alam roh. Kita diciptakan secara beramai-ramai, secara menyeluruh, daripada Nabi Adam AS sehinggalah umat akhir zaman. Semuanya diciptakan dalam satu tempat yang dipanggil alam roh. Dan ketika itulah Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, ya, untuk Allah Ta'ala maklumkan pada malaikat bahawa dia akan jadikan manusia ini untuk hidup mendiami muka bumi Allah ini. Bila ditanya, bila dikatakan begitu pada malaikat, malaikat pun hairan, ya Rabb, kamu nak ciptakan manusia yang ramai ini ke dalam satu tempat yang sempit. Sempitnya kita ni, dunia ni sempit. Kalaulah daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua manusia dikumpulkan sekali jalan, sempit, penuh masjid ni, tak ada ruang kosong dah, ya, penuh, ya. Lalu Allah kata, aku akan menciptakan al-maut, iaitulah kematian. Maka disitulah lahirnya makhluk Allah yang bernama al-maut, kematian. Dan setiap kelahiran pasti adanya kematian. Barulah dunia ini boleh dihuni oleh penduduk yang baru. Mana yang orang lama semua dah meninggal dah. Dan kita juga hanyalah orang yang menumpang sementara saja. Setelah di alam roh, kita berpindah ke alam rahim, perut mak kita. Duduk dalam perut mak kita ni, duduk dan diam. Kita pelik macam mana manusia ni boleh hidup dalam air. Ya, dalam perut mak kita, kita duduk dalam air, air ketuban tu, duduk dalam air, bernafas dalam air, kita boleh hidup. Kita tak makan melalui mulut, tak makan melalui apa-apa rongga, tapi terus masuk ke dalam pusat kita. Pusat ibu kita, perut kita, terus masuk ke perut kita, ya. Kemudian kita duduk selesa, membesar dalam tu, dalam keadaan gelap, tapi kita selesa. Kemudian kita dikeluarkan, lahir ke dunia alam yang ketiga, alam dunia yang kita hari ini rasai. Bila mana seorang tu lahir aja menangis, tu biasa. Kenapa bayi menangis? Menunjukkan bahawa seolah-olah macam dia tak bersedia di alam yang baru. Menangis, meratap, tolong mak kan. Seolah-olah macam, ya Allah, kembalikan aku dalam perut mak aku. Aku tak nak duduk dalam dunia ni. Ketakutan seorang bayi ketika baru dilahirkan. Dia takut, nangis kan. Dan lama-lama bila dia melihat, dia boleh melihat bila mana dia duduk dalam dakapan mak dia, dia rasa selesa, dia rasa tenang, dia tak menangis dah. Dan lama-lama dia rasa seronok, gembira. Semakin hari semakin membesar, semakin dewasa, tumbuh macam kita sekarang ni, kita rasa seronok dengan dunia ni. Sebab tu kita kejar dengan habuan dunia, ya. Sebab itunya ada orang yang dia mencari dunia ini sehingga dia lupakan kehidupan yang selanjutnya. Dia lupa. Sehingga ada orang yang lalai sehingga dia abaikan yang dosa dan pahala. Ambil perkara yang haram, ambil perkara yang syubhat,
Sebagaimana yang baru ni kan, khutbah hari Jumaat di Selangor, rasuah. Ni benda-benda begitu, kerana dia lupa bahawa dia hanyalah sementara je. Perpindahan alam tu sementara je kat dunia ni. Ramai orang yang mati mengejut, tak sempat nak bersedia untuk pindah ke alam yang seterusnya. Macam mana keadaan kita tuan-tuan? Bayangkan kalaulah tiba-tiba kita dipaksa keluar, besok kena keluar, ataupun hari ni kena keluar juga. Keluar ke mana? Pindah rumah. Macam mana keadaan kita? Adakah kita sempat nak buat persiapan? Tak sempat. Sebagaimana yang berlaku banjir yang mengejut dalam negeri Selangor ni kan. Siapa yang jangka terjadinya musibah yang besar pada kita negeri ni, di dalam negeri Selangor ni, sehingga orang tak bersedia apa-apa, sehingga mengorbankan hampir ataupun lebih 50 nyawa mati sebab orang tak bersedia. Mengejut. Tiba-tiba disuruh keluar, dipaksa keluar, berpindah. Tak sempat nak menyelamatkan benda yang penting, dokumen-dokumen penting, barang elektrik tak sempat nak kemas. Maka apa jadi? Rosak, binasa, habis. Ada yang hanyut rumahnya, ada yang hancur rumahnya. Demikianlah bila kita tak ada persiapan, tiba-tiba dipaksa ataupun secara mengejut pindah ke alam yang seterusnya. Bagaimana keadaan kita? Tentulah hancur, tentulah binasa, tentulah hanya tinggal perkara-perkara yang mungkin membebankan kita kat sana nanti. Itulah tuan-tuan, gambaran nak menunjukkan bahawa perjalanan kita ini sebenarnya hanya sementara saja kat dunia ini. Sebab itulah bila kita dah masuk ke dalam lubang kubur, ada manusia yang terkejut bila mendengar berita kematian seseorang. Terkejut tak? Terkejut lah. Baru tadi aku minum dengan dia, dah meninggal dah. Orang sekeliling terkejut. Baru tadi ayah salam saya nak pergi kerja, ayah salam saya kan, contohnya. Anak terkejut ayah meninggal. Dan yang paling mengejut siapa? Yang paling terkejut tentulah si mati. Dia terkejut bahawa, lah, baru tadi aku duduk senang-senang, duduk sihat-sihat, tiba-tiba engkau dah ambil aku, ya Allah. Dia tak bersedia. Kematian satu rahsia yang kita tak dapat nak rungkaikan. Kematian ini, rahsianya ini Allah Ta'ala tutup beberapa perkara. Pertama, tarikh kematian. Bila tarikh kematian kita? Ada orang tahu? Tak ada tuan-tuan. Melainkan orang yang nak mati kena gantung je. Itu pun belum tentu lagi. Kalau takdir Allah dia gantung tapi masih nyawa, itu adalah izin Allah, kan, kuasa Allah. Ada boleh jadi macam tu. Tarikh kematian tak tahu. Satu perkara yang tidak ada tarikh ialah kematian. Sedangkan dalam hal yang lain dalam dunia ni semuanya ada tarikh. Kalau kita beli roti, ada tarikh luput dia. Kalau kita renew rotek kereta, lesen, ada tarikh mati dia. Semua benda ada tarikh luput, tarikh mati dia. Tapi tarikh mati kita tak tahu bila. Satu sijil yang kita tak pegang ialah sijil mati dia. Sijil kita kan, sijil pelajaran, sijil SPM, sijil degree kita, semua kita pegang. Sijil nikah kita, sijil apa lagi, macam-macam sijil. Tapi sijil mati kita tak sempat nak pegang. Tak boleh nak pegang. Kemudian yang kedua, rahsia kematian ini ialah bagaimana cara kita mati. Tak tahu. Lamalah sakit pinggang, lamalah sakit gout, lamalah sakit jantung. Kita rasa itu sebab penyakit kita. Rupa-rupanya sakit kita sebab apa? Mati lemas. Rupa-rupanya sebab mati kita sebab apa? Kena bunuh. Macam-macam asbab yang kita tak tahu apakah asbab kematian kita, Allah rahsiakan. Yang ketiga, Allah sembunyikan. Satu, tarikh mati. Dua, asbab kematian. Ketiga, di mana kita meninggal. Duduk kat kampung Jarum ni dah 30 tahun dah. Kita lah orang yang paling lama, antara orang paling lama kat kampung ni. Duduk dalam kampung ni dan kita rasa inilah tempat kita meninggal. Rupa-rupanya kita pergi ke luar negara, meninggal dekat Perancis sana. Tak ada siapa tahu. Kita pergi ke KL, meninggal di KL sana. Dan yang keempat rahsianya ialah di mana kubur kita. Tak tahu. Mungkin kita dah setkan besok kalau ayah mati, kalau mak mati, ke bumi kat kampung ni jangan bawa ke tempat lain. Kalau meninggal kat luar pun bawa kat kampung ni, misal kata. Namun siapa tahu tiba-tiba ada halangan. Macam contoh PKP, tak boleh nak rentas negeri, maka terpaksa dikebumikan di mana dia meninggal dunia. Dan itulah yang paling baik. Begitulah keadaan dalam rahsia kematian
yang tak ada siapa pun tahu. Dan tuan-tuan, bila seorang tu meninggal dunia, dia masuk ke alam yang keempat, alam barzah. Semua manusia menangis. Sebagaimana menangisnya seorang bayi ketika lahir ke dunia, demikianlah menangisnya semua manusia ketika dalam kubur. Menangis. Orang beriman menangis, apatah lagi orang kufur. Semua menangis. Menangis kerana apa? Kerana berada dalam alam yang sempit, alam yang gelap, tempat yang mana ni tak tahu ni. Ya Allah, aku tak nak duduk sini, ya Allah. Menangis. Dan dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebut, setiap anak Adam yang meninggal dunia tidak akan terlepas daripada satu himpitan, yang mana himpitan itu akan mencantumkan rusuk kanan dan rusuk kirinya. Bagi orang yang beriman, dia akan terlepas daripada siksaan itu setelah himpitan itu selesai. Namun bagi orang kafir, dia akan terus dihimpit sehinggalah hari kiamat, hancur lebur tulang dia. Maka sekiranya ada orang yang terlepas daripada himpitan itu, orang itu ialah Sa'ad, kata Nabi SAW. Siapakah Sayyidina Sa'ad ini? Dia seorang pemuda yang warak, pemuda yang zuhud, yang Nabi kata kalau ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur yang pertama, dia seorang je yang terlepas. Namun takdir Allah Ta'ala sebaliknya. Ketika Sayyidina Sa'ad meninggal dunia, setelah jenazahnya dikebumikan, Rasulullah duduk kat tepi kuburnya lama, menadah tangan, minta ampunkan Allah, minta ampunkan segala dosa-dosanya kepada Allah Ta'ala. Dan ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa lama sangat dekat tepi kubur Sa'ad ni? Kata Nabi SAW, sesungguhnya beliau ini, iaitu Sa'ad, telah merasai himpitan kuburnya yang pertama. Kenapa? Kerana kesilapannya dalam menyuci air kencing. Nampak tak? Sekecil-kecil perkara. Menyucikan air kencing, dia tidak cermat, menyebabkan dia kena himpit dalam kubur. Apatah lagi dosa yang lain, tuan-tuan. Kalau orang yang Nabi jamin, kalau dia orang lain semua kena himpit, dia seorang je tak kena himpit, dan dia pun kena himpit juga, apatah lagi kita semua, tuan-tuan. Ya? Di sinilah ada ulama yang berpandangan himpitan kubur ini pertamanya adalah untuk melepaskan kita daripada segala dosa kita. Kita tak ada orang yang maksum, tuan-tuan. Kita walaupun kita menjaga ibadah kita, solat kita, puasa, zakat dan sebagainya, tetap akan ada dosa yang kita buat. Tetap ada dosa. Maka himpitan kubur yang pertama tadilah untuk menghapuskan segala dosa kita, supaya ke akhirat nanti tak perlu ditanggung lagi. Itu dia. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan himpitan kubur pada orang-orang beriman ni, dia umpama pelukan seorang ibu kepada anaknya. Sebab ketika itu manusia menangis, takut, maka kubur menghimpitnya kepada orang beriman ni sebagai tanda seolah-olah macam seorang ibu memeluk anaknya. Itu pandangan yang kedua, ya. Namun kita tak tahu apakah hakikat sebenarnya. Itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, bila seorang itu orang yang beriman, setelah mana kuburnya diluaskan, dilapangkan, dia rasa tenang, rasa selesa, maka dia gembira, dia rasa bahagia, dan dia rasa inilah kenikmatan rehat yang sebenar-benarnya. Itu orang beriman. Bagaimana pula nasib orang yang tidak beriman, orang yang derhaka pada Allah, orang yang kufur pada Allah? Ketika itulah Allah Ta'ala rakamkan kenyataan yang akan berlaku kepada orang-orang yang mati dalam keadaan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka akan berkata, hatta iza jaa ahadahum al-maut qala rabbirji'un. Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu, bila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, mereka berkata, rabbirji'un, kata dia, ya Rabb, kembalikan aku ya Allah, aku nak kembali ke dunia. Ini kenyataan, tuan-tuan. Orang yang mati, dia nak minta kembali ke dunia. Untuk apa kembali ke dunia ni? Nak tengok anak-anak? Bukan. Tengok isteri, tengok keluarga, tengok harta benda, tengok syarikat dia, tengok tanah dia? Bukan. Bukan kerana keduniaan. La'an li'amalu salihan fima tara. Aku nak kembali ke dunia ya Allah supaya aku dapat mengerjakan amal-amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Inilah kenyataan dia, tuan-tuan. Dia minta kembali ke dunia untuk beramal soleh atas perkara yang dulu dia tinggalkan.
Ya Allah, bangunlah aku ya Allah, bangkitkan aku ya Allah. Aku nak solat 2 rakaat taubat. Ya Allah, aku nak bersedekah. Ya Allah, aku nak qada puasa aku. Ini yang dia nak, dulu yang aku tinggalkan. Lalu apa kata Allah? Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Ataupun bahasa kasarnya, jangan kau haraplah. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya apa yang kau katakan itu hanyalah kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang kau sahaja ucapkan, perkara yang tidak ada manfaat lagi ketika itu. Allah hedik dia, jangan kau haraplah apa yang kau cakap ni satu benda yang sia-sia. Wa min waraihim barzah, sesungguhnya di hadapan kau sekarang ni dah ada dinding barzah dah. Dinding barzah ila yaumi yub'asun, sehinggalah hari kau dibangkitkan kelak. Inilah satu kata-kata yang menakutkan ahli kubur sehingga dia rasa menyesal yang tidak ada kesudahan, tuan-tuan. Ya, ini yang kita takutkan, tuan-tuan. Maka apa yang ditinggalkan pada ahli kubur, yang tinggal hanyalah amal soleh dia, bekalan dia. Kalau dia prepare daripada awal, packing siap-siap amal soleh dia, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia dah standby packaging amal soleh dia ni, insya-Allah dalam kubur dia selamat. Macam itulah orang yang bersedia untuk berpindah, dah siap packing cantik, panggil lori, angkat, kemudian pindah, tiba-tiba banjir berlaku, selamatlah dia. Tapi tak pernah lagi berlaku macam tu, sebab orang tak dapat jangkakan banjir tu bila berlaku, sehingga bila berlakunya banjir, habis semua harta benda, musnah. Demikianlah orang yang meninggal dunia, bila mengejut dia dipanggil oleh Allah Ta'ala, habis segala musnah. Ya Allah, dulu aku semayang main-main dia, ya Allah, aku semayang dalam hati aku ke lain, fikiran aku menerawang pergi tempat lain kan. Tengah semayang, time tu lah fikir, apa aku nak makan sekejap lagi, apa aku nak beli kejap lagi. Ketika ini kita berfikir demikian, yakni kita hidup, kita rasa macam tak apalah, besoklah aku semayang sesungguh. Keazaman kita ni ditangguh. Demikian jugalah orang yang azam pada tahun baru kan. Aku azam tahun baru ni supaya aku nak berubah jadi lebih baik. Kenapa nak tunggu tahun baru nak berazam? Setiap hari kita kena azam dan kita kena perbaiki diri kita, ya. Jadi bila seorang itu dah bersedia, maka bila dia datangnya waktu kematian, dia tidak akan rasa takut, dia tidak akan rasa gentar, kerana dia dah bersedia dengan segala persiapan-persiapannya itu. Dan bila dia duduk dalam kubur, tuan-tuan, pengharapan orang kubur ni 2 benda je. Apa dia? Doa. Ini je yang mampu dia dapat. Doa, hadiah daripada kita kepadanya, doalah. Dan yang kedua, kerinduan ahli kubur kepada kita. Mereka rindukan kita, tuan-tuan. Maka jika kita ada keluarga yang berhampiran dengan kita yang telah meninggal dunia, ziarah kubur mereka, kerana mereka sangat rindukan kita. Sebagaimana seorang ibu, seorang ayah, bila kita tak dapat nak pergi ke rumah mereka, kadang-kadang sekarang ni canggih kan, boleh video call, tanya tak khabar, mak dah makan ke belum, kita tanya itu ini semua. Mak kita pun layan kita, cakap dengan cucu dia semua. Tapi di hujungnya dia akan cakap apa? Kau bila nak balik kan? Dia akan kata macam tu. Tiap-tiap hari video call pun nak minta balik lagi. Tak sama. Video call hanya tengok muka je, tak boleh nak pegang. Jadi dia nak jumpa depan-depan, nak peluk. Itulah kasih sayang seorang tu, keluarga ibu dan ayah kepada anak dia. Demikian juga bila seorang tu dah meninggal dunia, mak ayah kita dah meninggal dunia, walaupun setiap hari kita kirimkan doa, setiap kali lepas solat kita doakan dia semua, doakan kesejahteraan dia, keselamatan dia dalam kubur, tapi jauh di dalam kubur sana mereka tetap merindukan kita. Bila anakku nak datang ziarah aku ni, dia rindu, tuan-tuan, ya. Ahli kubur, dia tahu siapa yang datang ziarah dia, dia tahu tapak kaki siapa, dia kenal, ya. Pendengarannya ini lagi cepat daripada pendengaran kita kat dunia ni. Pernah satu hadis, Nabi SAW, dia pergi ke dalam kawasan tanah perkuburan kaum musyrikin, ahli kalib. Ketika itu Nabi SAW berdiri di tepi satu kubur orang musyrikin. Ketika itu Nabi berkata, wahai si Fulan, Nabi sebut nama dia ke, Nabi sebut orang dia ke, betul tak apa yang aku cakap selama ni tentang akhirat? Nabi berkata demikian pada ahli kubur. Sekarang kau rasakanlah
betapa dahsyatnya, pedihnya akhirat itu. Kenapa Nabi cakap dengan ahli kubur? Kata Saidina Umar, "Ya Rasulullah, kau bercakap dengan orang yang dah mati?" Kata Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya, sesungguhnya wahai Umar, pendengaran ahli kubur ini lagi cepat daripada pendengaran telingamu. Belum sampai lagi perkataan aku kepada telingamu, ahli kubur lagi dengar dahulu." Maknanya pendengaran dia lagi cekap. Sebab tu ahli kubur, tuan-tuan, pendengaran dia saja dikembalikan sehingga tapak kaki kita pun dia boleh cam. Oh, ni tapak kaki jiran aku ni, tapak kaki anak aku ni, dia cam, tuan-tuan. Ya, kita boleh bercakap dan dia boleh dengar, cuma mereka tidak boleh membalas dan mereka tak boleh melihat. Itu sahaja. Ya, dan mereka bila datangnya anak-anak, mereka akan rasa rindu. Datang juga anak. Ya, kenapa ahli kubur rindu? Kerana itulah fitrahnya. Manusia ini dia tak boleh duduk sepi seorang-seorang. Dia mesti ada teman. Mesti ada teman. Dia tak boleh duduk seorang-seorang. Ya, dia mesti fitrahnya berteman. Nabi SAW sendiri pun berkata, "Ziarahlah aku di Madinah ketika aku hidup. Dan barang siapa yang ziarah aku ketika aku meninggal dunia sesudah wafatnya aku, maka seolah-olah dia menziarah aku ketika aku hidup. Dan selayaknya bagi dia syafaatku di akhirat nanti." Kata Nabi SAW. Kenapa Nabi ni suruh kita ziarah kuburnya di Madinah, makamnya di Madinah? Tak cukup ke dengan selawat yang kita buat setiap hari itu padanya? Ya? Bukan kerana selawat semata-mata, tapi kerana Rasulullah SAW sendiri rindu pada umat-umatnya. Dia nak jumpa umat-umat dia. Demikianlah Nabi yang mulia, yang kita tahu tempatnya, darjatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala, pun mengharapkan ziarah kita kepada kuburnya, makamnya. Apatah lagi kita orang biasa, tuan-tuan, mak ayah kita. Sebab tu, tuan-tuan, bila ada ibu dan ayah kita yang meninggal dunia, jangan lupa doakan mereka. Dan jangan lupa kita ziarahlah kubur mereka selagi mana ada kesempatan kita, ya, supaya besok kalau kita meninggal dunia, anak kita juga mengikuti cara yang sama, langkah yang sama, tuan-tuan, ya. Dan apa lagi harapan ahli kubur? Ahli kubur, perkara yang diharapkan ialah kita dapat membantu untuk menyelesaikan segala tanggungannya. Tanggungannya, apa tanggungan dia? Dia kalau misalnya kata dia ada hutang ataupun dia tak sempat nak minta maaf kepada seseorang, kita tolong wakilkan pada dia. Ini perkara-perkara yang pernah dibahaskan oleh Nabi SAW. Iaitulah dalam sebuah hadis Nabi sebut, "Nafsul mu'min mu'allaqatu bidaini hatta yu'da anhu." Jiwa orang mukmin yang meninggal dunia itu akan tergantung kerana hutangnya sampai hutangnya itu dibayarkan oleh ahli keluarganya. Ya, hadis riwayat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu. Nak menyebutkan bahawa kalau orang tu beriman pun, orang tu beramal soleh sekalipun, dan dia meninggal tapi ada hutang, maka jiwanya itu akan tertahan, tergantung. Ada ulama kata tergantung tu antara rohnya, antara langit dengan bumi, tergantung. Ada yang kata amal solehnya tak diterima oleh Allah selagi tak selesai, tak diterima. Tuan-tuan, bila kita meninggal dunia, amal kita ni akan diangkat ke langit. Langit pertama, langit kedua, sehinggalah akhir. Langit pertama pun tak lepas dah. Kenapa? Masih ada hutang yang belum diselesaikan. Bab ini yang Nabi tekankan, tuan-tuan, ya. Dan hadis yang lain juga menyebut, yu'faru lisyahid kullu zanbin illa dain. Seluruh dosa dan kesalahan orang yang mati syahid akan diampunkan oleh Allah Ta'ala kecuali hutang-hutangnya. Riwayat Muslim. Orang yang mati syahid pun yang telah dijaminkan tempatnya di akhirat nanti di syurga. Orang yang mati syahid yang tidak ada hisab di akhirat nanti pun tergantung pahala syahidnya itu kerana hutang-hutangnya tadi tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ya, kalau kita berhutang dengan Allah, apa hutang kita dengan Allah? Mungkin kita tak sempat nak qada solat, puasa kita. Mungkin kita tak sempat nak selesaikan zakat kita. Mungkin kita tak sempat nak bertaubat. Orang yang tak pernah beramal soleh, kemudian tak sempat bertaubat, tiba-tiba meninggal dunia,
maka orang begini dia berhutang dengan Allah, namun di akhirat nanti ada kemungkinan Allah boleh hapuskan segala hutangnya, Allah boleh ampunkan dosanya. Kenapa? Kerana rahmat Allah. Allah boleh ampunkan segala dosa kita walaupun sebesar gunung dosa kita dengan Allah, kerana rahmat Allah, atas sebab kebaikan yang kita buat kat dunia ni. Apa kebaikan kita? Apa sajalah. Kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Apa kebaikan kita kat dunia ni? Kita bantu orang, kita tolong mudahkan urusan orang. Apa saja kebaikan ini, kalau Allah pandang dengan rahmatnya, ada kemungkinan kita boleh masuk syurga dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, walaupun dosa menggunung. Ini adalah kuasa Allah Ta'ala, hak Allah. Namun kalau kita berhutang dengan manusia, yang mana walaupun 1 sen nisbahnya, tetap Allah tak mampu nak ampunkan. Bukan Allah tak mampu ampunkan, Allah tidak boleh ampunkan selagi mana yang kita hutang itu tidak merelakannya, tidak melepaskannya, tuan-tuan. Ini bahaya, tuan-tuannya. Sebab itulah pernah satu ketika Nabi SAW dia dipanggil untuk solat jenazah seorang sahabat. Bila sampai je ke masjid, ke tempat nak solat tu, Nabi tanya dah, ni si mati ni, si Polan ni ada hutang tak? Jawab sahabat, ada Rasulullah, ada hutang dia. Apa Nabi buat? Nabi nak balik, Nabi tak nak solatkan dia, ya? Bukan kerana Nabi sombong, tidak, tapi Nabi nak tunjukkan bahawa kepentingan hutang tadi. Sehinggalah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ketika itu ada, ya Rasulullah, tunggu dulu, aku akan bayar hutang dia ni, solatlah jenazah dia. Bila ditanggung oleh Sayyidina Abdul Rahman, barulah Nabi datang balik solat jenazah si mati tu. Keesokan harinya Nabi jumpa Sayyidina Abdul Rahman, ya Abdul Rahman, kau dah bayar belum hutang si Polan semalam tu? Jawab Abdul Rahman, ya Rasulullah, baru semalam, aku pun terlupalah, nanti aku bayar. Lusa, hari besoknya Nabi jumpa lagi, ya Abdul Rahman, kau dah bayar belum hutang si Polan ni? Ya Rasulullah, aku ni orang berniaga, sibuklah semalam, InsyaAllah hari ni aku buat. Sehinggalah hari yang ketiga Nabi jumpa lagi, ya Abdul Rahman, kau dah bayar belum hutang si Polan ni? Ya Rasulullah, aku dah bayar dah semalam, lepas jumpa kau aku terus bayar. Kata Nabi, baru sekarang sejuk kubur si Polan tu, baru sekarang terangkat azab dia. Tuan-tuan, ya, Nabi cukup mengambil berat tentang hal hutang, ya. Namun dalam konteks kita sekarang ni, tak bolehlah kita ikut apa yang cara Nabi, ya. Kalaulah kita ada satu jenazah, tiba-tiba kita pun tanya, ni si mati ni ada hutang tak? Ada hutang PTPTN tak settle lagi, kan, contoh kan. Ada hutang kereta tak settle lagi ni, oh aku tak nak solatkan dia. Nabi tak solatkan orang yang hutang, aku tak nak. Tak boleh macam tu, ya. Itu bukan cara kita, sebab ada sunnah yang khusus kepada Nabi sahaja. Makna orang lain tak boleh nak ikut, ya. Bukan tak boleh ikut sebab salah, tidak, tapi khusus kepada Nabi itu kerana nak menetapkan hukum, ya. Maka apa yang boleh kita buat? Kita syorkan ataupun nasihatkan kepada warisnya supaya menghebahkan tentang hutangnya. Itu yang kita buat sebelum ataupun selepas solat jenazah. Biasanya waris akan ke depan. Waris ke depan, dia akan berkata, saya anak arwah sekian-sekian nama, sekiranya arwahnya ada salah silap, minta tuan-tuan dan puan-puan maafkan dia. Jika dia ada hutang, piutang, terambil, termakan, terminum daripada hak tuan-tuan, mohon dihalalkan. Dan jika nak tuntut, tuntutlah pada kami waris-warisnya. Ini yang seorang anak perlu buat. Dia tak wajib, memang tak wajib, tapi sebagai tanda ihsan seorang anak kepada orang tuanya. Sebab hutang tetap tertanggung pada orang yang berhutang. Tapi bila seorang anak atas ihsannya kepada ibu ayahnya, dia sanggup untuk menanggung hutang tu, maka terangkatlah bebanan hutang tu daripada orang tuanya, tuan-tuan, ya. Jadi itulah yang perlu, yang boleh kita lakukan. Dan bila orang datang nak menuntut hutang, kena bayarlah, walaupun tak ada black and white. Pernah berlaku zaman Rasulullah, seorang wanita Yahudi, dia datang minta hutang kepada seorang sahabat yang meninggal dunia, minta hutang. Tapi dia tak ada hitam putih bukti. Dia minta 2,000 dirham, ni si mati ni ada hutang dengan aku. Sedangkan keluarga si mati ketika itu memang ada duit 2,000 dirham je untuk belanja dia. Ni duit arwah yang tinggal.
Dan ketika itu perkara itu diajukan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ni keluarga ni susah, dia ada duit 2,000 dirham je peninggalan si mati. Tapi satu orang wanita Yahudi ni datang nak menuntut hutang si matinya, tapi dia tak ada bawa hitam putih, tak ada bawa bukti menunjukkan arwahnya ada hutang dengan dia. Macam mana Nabi? Kata sahabat, jawab Nabi SAW, bayarlah hutang dia. Nabi suruh bayar hutang dia tu, walaupun tak ada hitam putih. Kalau perempuan tu menipu, tu tanggungan dia lah. Tapi Nabi nak tunjukkan bahawa kepentingan untuk membayar hutang, sekalipun orang tu tidak ada bawa hitam putih, tuan-tuan ya. Ni benda yang bahaya. Orang yang mati syahid pun dia terbeban dengan tanggungan itu, tuan-tuan ya. Sebab tu ada juga soalan yang kata, macam mana pula Ustaz orang yang berhutang dengan bank? Bank kan, kita ada hutang kereta, rumah, motor, atau apa saja yang kita hutang, personal loan ke kita buat. Lalu macam mana ni kalau kita tak bayar? Adakah dekat akhirat nanti Maybank kejar kita? CIMB kejar kita? Adakah Aeon Credit kejar kita? Adakah begitu? Jawapannya tidak. Tidak ada ya. Kalau berkaitan dengan institusi, entiti yang diwujudkan, maknanya perkara yang selain daripada manusia, maka tidak ada masalah di akhirat. Kerana apa? Kerana kontrak kita itu ikat mati di dunia. Kalau kita berhutang dengan bank nak beli rumah, beli kereta, maka bila kita ada hutang dan kita insurankan hutang tu, bila berlaku kematian, maka pihak insurans takaful yang akan membayarkan baki hutang kita kepada bank. Ini atas ikat kontrak. Namun sekiranya seorang tu tak ada insurans, tak ada takaful, bila dia meninggal dan masih ada hutang yang belum bayar, rumah kereta dah tak bayar lagi ni, apakah yang perlu dilakukan? Waris dia yang kena bayar hutang tu. Kalau waris dia nak guna lagi manfaat tu, dia nak duduk rumah tu, dia kena bayar lah. Tapi kalau waris tak mampu nak bayar, tak ada pula insurans nak cover, maka apa boleh buat? Bank akan merampas balik rumah itu, kereta itu, dan akan jadi harta lelong. Itu ikat mati. Makna kata kalau tak mampu, pulang balik. Sebab tu dia tak bawa ke akhirat, tuan-tuan ya. Hutang kita dengan entiti-entiti ni, kewangan ni tak ada bawa ke akhirat, selesai kat situ juga. Melainkan kalau ada yang menetapkan hukum, contohnya macam PTPTN, kita hutang pendidikan tu, kalau meninggal orang ni anggap burn, selesai. Maka selesailah kita, tak ada apa-apalah. Keluarga tak menanggung, kita pun tak menanggung ya. Tapi hutang dengan manusia yang ada transaksi antara kita dengan dia, tetap akan dibawa sampai ke mati ya, sampai ke akhirat nanti. Lalu apakah perkara yang terbaik kepada orang yang bagi hutang pula? Tadi kita cerita tentang sisi orang yang berhutang, dia wajib bayar. Orang yang memberi hutang pula macam mana? Saya ni macam mana pula Ustaz? Kami yang bagi hutang ni, orang yang bagi hutang ini, kalau dia bagi hutang untuk membantu saudaranya, dia dapat satu pahala. Makna pahala tu pahala kerana kebaikan dia untuk membantu orang yang susah. Dan sekiranya dah sampai waktu nak kena bayar, tiba-tiba si Polan ni tak mampu nak bayar, dia minta tangguh lagi, dan kita bagi penangguhan lagi pada orang tu, maka kata Nabi SAW, itu yang terbaik. Dan setiap hari tangguh, setiap satu hari yang kamu tangguhkan untuk orang tu bayar hutang, maka dianggap sebagai sedekah. Sedekah, tuan-tuan. Kalau orang tu hutang dengan kita RM1,000, selagi mana dia tak bayar hutang, selagi itulah setiap hari kita umpama sedekah dengan dia RM1,000. RM1,000 setiap hari kita sedekah kat dia, umpamanya, tuan-tuan. Pahala dia tu besar tak? Pahala tu besar. Maka bagilah hutang pada orang, tuan-tuan. Kalau beranilah ya. Tapi bagaimana ke akhirat nanti? Dekat akhirat nanti, tuan-tuan, jika ada perkara yang tak selesai, maknanya hutang orang lain pada kita, ataupun kita hutang pada orang lain tak selesai kat dunia ni, besok ke akhirat dia akan berjumpa balik. Yang berhutang, dia akan mencari orang yang dia hutang tu. Yang orang yang bagi hutang pula, dia terpaksa menunggu sehingga orang yang berhutang tadi jumpa dia. Inilah satu perkara musibah juga. Sebab tu, tuan-tuan, Nabi kata, sebelum kamu tutup mata, selesaikan segala hal dunia. Kalau kita orang yang tak buat masalah dengan orang lain, maknanya kita tak ada salah dengan orang, tak ada anaya orang, tapi orang selalu anaya kat kita, maafkan mereka dulu. Kata Nabi, maafkan mereka. Kalau orang berhutang dengan kita, sekiranya tak sempat dia nak bayar hutang, kita meninggal dunia ya,
Sebaiknya niatkan dalam hati, ya Allah, sekiranya aku mati dahulu, ya Allah, aku halalkan hutang si fulan ni. Niatkan dalam hati begitu. Kenapa? Besok ke akhirat tuan-tuan, seandainya dekat akhirat nanti kita ni layak masuk syurga. Oh, kalau ikut rekod ni kata malaikat, kamu dah layak dia masuk syurga. Sebelah kaki kita nak masuk syurga, tiba-tiba ditahan oleh malaikat. Kenapa? Belum settle lagi. Kamu ada tanggungan, ada masalah dengan manusia yang belum selesai. Aku tak ada masalah apa-apa pun. Ada. Kamu tak reda dengan perbuatan dia dahulu, kamu tak maafkan dia lagi, maka tunggulah perhitungan Allah kamu dengan dia. Kena tunggu. Tunggu berapa lama? Sampai dia jumpa kita. Berapa lama? Tak tahu tuan-tuan. Padang mahsyar ni luas, tapi luasnya ini dihimpit dengan manusia. Padat. Ada hadis menyebut sampai kaki ni pun itu je tempat berdiri. Nak berganjak sikit pun tak boleh. Padatnya padang mahsyar tu. Ya. Dan ketika itu macam mana kita nak cari orang yang kita berhutang? Dan ketika itu kalau kita ni ada orang yang hutang kita, nak cari kita, berapa lama kita nak menunggu? Kan sia-sia tuan-tuan. Inilah perkara yang kita perlu selesaikan di dunia dulu. Sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, kadang-kadang bila kita dianiaya orang, ada orang naya kat kita kan, buat jahat kat kita ke, zalim kat kita, fitnah kat kita ke, apa ucapan yang selalu kita sebut bila orang naya kat kita? Kita jawab apa? Kau buatlah aku, besok ke akhirat kau mengangkatlah cari aku, kan? Kita cakap macam tu kan. Aku tunggu kat padang mahsyar nanti, kau tunggulah, kita jumpa Allah Ta'ala nanti. Oh, kita berani cakap macam tu tuan-tuan. Kita anggap padang mahsyar tu macam padang reunion, kan? Bukan tempat gathering tuan-tuan, jumpa-jumpa, tidak. Padang mahsyar ni tempat perhitungan. Kalau kita kata kita nak tunggu dia dekat sana nanti, tunggulah selagi mana dia tak jumpa kita. Campak satu batang jarum ke dalam lautan Hindi, cari balik jarum tu, jumpa tak gagak? Tak jumpa tuan-tuan. Susah nak jumpa, kan? Tak payah kata jarum MH370 tu pun sampai sekarang tak jumpa kan. Mana pergi tak tahu. Besar kapal terbang tu. Ini kan pula kalau sebatang jarum. Demikianlah perumpamaan di padang mahsyar. Mana nak cari? Ke barat, kita kat timur. Dia ke selatan, kita masih kat timur. Tak tahu kat mana. Itulah dia tuan-tuan. Sebab itulah bagi orang yang berhutang, selesaikan segera. Kalau kita bersalah dengan orang, segera minta ampun, minta maaf. Kalau kita ambil hak orang, pulangkan segera. Bagi orang yang teraniaya, kita maafkan segera. Ya Allah, aku ampunkan segala dosa-dosa. Aku maafkan mereka, ya Allah. Selesaikan. Biar dia dengan Allah yang selesaikan masalah yang dianiaya kita tu. Kita tak nak ada apa-apa masalah tanggungan ke akhirat nanti. Kalau ada hutang, ya Allah, sekiranya aku mati sebelum ada sempat bayar hutang, ya Allah, aku halalkan. Kita selesaikan tuan-tuan, ya. Adapun si hidup, orang yang berhutang ni, selagi mana dia tahu ada hutang, kena bayarlah. Kalau si mati tu dah meninggal, bayar pada warisnya. Kalau tak jumpa waris dia, tak jumpa orang tu, tak tahu nak bayar kat mana, sedekah atas niat nak bayar hutang si mati tadi. Ini berkaitan dengan barzah juga tuan-tuannya, tanggungan dia. Lalu bila kita dah masuk ke alam yang keempat tuan-tuan, alam barzah, duduk situ lama. Orang yang meninggal 1000 tahun yang lepas, usianya mungkin macam kita, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kat dunia ni. Tapi dah 1000 tahun dekat dalam kubur. Lamanya barzah itu lagi lama daripada hidup dekat dunia ni. Demikianlah lamanya kita tuan-tuan atas dunia ni, lagi lama daripada dalam perut mak kita 9 bulan. Dalam dunia lama sikit, 60-70 tahun. Dalam kubur lagi lama. Di padang mahsyar lagi lama. Berapa lama? Ada kata 500 tahun akhirat, ada kata 1500 tahun akhirat. Wallahu alam, tak tahu berapa lama. Satu hari akhirat bersama dengan 1000 tahun dunia. Lamanya akhirat. Dan bila dah selesai ke alam yang keempat tadi, kita masuk ke alam yang kelima, alam mahsyar, dibangkitkan serentak. Semua berpandangan terkejut. Kita kat mana ni? Bagi orang kafir, bagi orang dahaka kepada Allah, celakanya siapa yang bangun aku ni? Siapa yang kejut aku ni? Aku baru nak berehat. Kenapa dia kata macam tu? Sebab dia diseksa terus menerus dalam kubur. Baru sekejap dia rasa rehat kerana tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ni semua mati. Dia rasa rehat sekejap lah. Kemudian dia tersedar, siapa yang kejutkan aku ni? Aku baru nak berehat daripada siksaan. Tiba-tiba dikejutkan. Itulah ungkapan orang kafir. Tapi orang beriman, dia segembira, seronok melihat kanan kiri. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Bangun mereka,
pergi kepada mahsyar mengikut amal soleh mereka. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang menyarap, ada yang jalan melalui tangan, ada yang berjalan melalui kepala, dan ada juga kata Nabi SAW berjalan melalui mukanya. Macam mana muka? Ni muka kita ni berjalan melalui muka. Macam mana ni? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana manusia berjalan melalui muka? Kata Nabi, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Kalau adalah kat dunia ni, kalau tak adalah kat dunia ni binatang yang berjalan melalui perut, tentu kamu pun hairan kalau kita cakap ada binatang berjalan melalui perut. Ada tak binatang berjalan melalui perut? Ada, ular, kan? Jadi ular jalan melalui perut, kita tak heran. Tapi ada tak binatang yang berjalan melalui mukanya? Tak ada. Maka ke akhirat nanti tidak ada mustahil. Itulah yang akan berlaku pada setengah manusia. Duduk kepada mahsyar, dihitung, dihisap, ditimbang melalui titian sirat, sehinggalah kita masuk ke alam yang keenam. Itu yang terakhir, akhirat nama dia tuan-tuan. Syurga atau neraka. Syurga atau neraka, dua je. Sebahagian orang dah masuk ke syurga, sebahagian orang masuk ke neraka. Tidak ada yang terkecuali daripada kedua tu. Tak ada. Dan ketika semua dah masuk ke dalam syurga dan neraka, ketika itulah Allah Ta'ala meletakkan syurga dan neraka di sebelah. Dan ketika itu Allah menciptakan seekor makhluk yang seakan-akan kibas, seekor kambing lah macam tu, diletakkan di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Allah bertanya pada penghuni syurga, kamu tahu tak apa binatang ni, makhluk ni? Kami tak tahu, hanya engkau tahu ya Allah. Tanya pada ahli neraka, kamu tahu tak apa benda ni? Kami tak nak tahu, kami terseksa sekarang ni. Lalu kata Allah, inilah makhluk yang aku ciptakan bersama dengan kalian, iaitulah al-maut yang kita katakan di alam ruh tadi. Al-maut yang diciptakan bersama kita. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk menyembelih kibas tadi, al-maut tadi. Maka disembelih, matilah dia. Maka bila mati, binasalah al-maut. Bermaksud tidak ada kematian sesudah itu. Sebab itulah dipanggil akhirat. Akhirnya tidak ada kesudahan. Yang mana kalau kita duduk kat dunia ni lama, dekat dalam kubur lagi lama, dekat padang mahsyar lagi-lagi lama, tapi ke akhirat selama-lamanya. Kalau orang yang beriman tuan-tuan, kita duduk dalam syurga indah, nikmat kita bertambah. Kalau kita duduk nikmat kat dunia ni tuan-tuan, beli kereta baru, seronok tak? Seronok. Kalau boleh seminggu nak duduk dalam kereta. Lepas daripada tu dah boring dah, kan? Kalau kita berkahwin baru, macam mana? Seronok tak? Seronok. Senangnya dalam hati, kan? Kalau beristeri dua, seronok. Tapi seronok berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lepas tu biasa dah tuan-tuan. Nikmat kat dunia ni sekejap je seronok dia. Tapi ke akhirat, nikmat dia tu bertambah. Tak ada kesudahan. Bertambah. Apa kemuncak dia? Tak ada kemuncak. Bertambah. Sampai bila ni? Tak ada kesudahan. Bahagia. Hadis ada menyebut, orang yang makan pisang pun, dia leka makan pisang seolah-olah macam itulah yang paling nikmat. Makan pisang. Dia suka makan pisang. Malaikat pun tegur dia, brother, contohlah kan, tak adalah bagi brother, makanlah buah lain. Durian ada, cempedak ada, nangka ada. Kenapa nak makan pisang juga? Suka hatilah, bukannya bayar pun free. Bukan tak bagi, tapi cubalah rasa nikmat-nikmat lain. Kat syurga ni banyak lagi. Alah, baru makan sikit, cuba tengok belakang. Dia pusing belakang, menggunung kulit pisang. Dia telan pisang tadi tuan-tuan. Nak mengatakan bahawa nikmat pisang tu pun tak terungkap dengan kata-kata. Sebab itulah dekat syurga Allah Ta'ala ciptakan pasar. Buat apa pasar? Bukannya kita bayar pun. Memang tak bayar, tapi suruh kita ni, orang tak apa, window shopping apa, saja berjalan-jalan tengok, kan. Kenapa? Kerana manusia supaya didedahkan betapa banyaknya nikmat Allah Ta'ala yang lain. Banyak lagi rupanya. Nak tu, nak ni. Semuanya percuma. Kerana itulah diciptakan pasar supaya orang tahu bahawa nikmat itu banyak lagi. Itu dalam syurga tuan-tuan. Duduk situ bila? Sampai bila-bila. Bayangkan pula kalau kita dalam neraka Allah, wa iyazubillah min zalim. Azab yang ditambah. Kalau air termos ni panas, kita pegang, pedih tak? Pedih. Lama-lama panas tu akan sejuk, kita rasa selesa, tak adalah sakit. Tapi dekat akhirat panas tu bertambah lagi, sehingga tak dapat nak digambarkan kata-kata betapa pedihnya azab neraka.
Dan ketika itu manusia bertanya, ya Rab, sampai bila kau nak hukum kami ni ya Rab? Rasanya dah lebih dah umur kami, dah lebih dah dosa kami ni. Kata Allah, selama-lamanya. Wa iyazubillah min zalik, tuan-tuan. Selama-lamanya bagaimana nak menghadap keseksaan neraka tu. Kita hidup 60-70 tahun ni pun kita rasa macam beban dah kalau terseksa. Apatah lagi hidup selama-lamanya terseksa dalam neraka Allah. Sebab tu tuan-tuan, hidup ini jangan jadikan sebagai hidup selama-lamanya, ya. Hidup kita sementara. Sebab tu orang yang meninggal dipanggil meninggal dunia. Bukan dunia tinggalkan dia, dia yang meninggalkan dunia. Jadi kenapa kita nak kejar dunia ni, ya? Kita kejar akhirat, dunia akan ikut kita. Kita kejar dunia, akhirat tak ikut kita. Pergi ke matahari, tengok matahari, kita kejar matahari, bayang-bayang ikut kita. Kita pusing lawan matahari, bayang-bayang akan dia tak ikut kita. Maknanya kata dia akan tinggalkan kita dan akhirnya gelap. Demikianlah akhirat, tuan-tuan. Jadi kita pesanlah di pagi subuh, di pagi yang fajar yang mulia ini, tuan-tuan, kita cuba letakkan azam kita pada tahun baru 2022 ini untuk berubah jadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita dah beramal soleh, tingkatkan amal soleh kita. Kalau kita orang yang menjaga solat fardu, tambahkan dengan solat sunat rawatib. Kalau kita dah jaga solat sunat rawatib, tambahkan dengan solat sunat duha, tahajud dan lain-lainnya. Tuan-tuan, tingkatkan. Sebab siapa tahu 2022 inilah merupakan tarikh yang dicatatkan pada batu nisan kita nanti. Rupanya kita meninggal tahun ini, tak ada siapa tahu, ya. Maka bersediakah kita menghadapinya. Wallahu alam bisawab, tuan-tuan. Sekarang itulah yang dapat saya kongsikan, ya, pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan segala apa yang disampaikan ini beroleh manfaat dan dapat disampaikan kepada orang lain. InsyaAllah ada panjang umur, rezeki, diberi kesempatan kita bertemu lagi di lain kesempatan, insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf sebarang kekurangan, keterlanjuran dan kata-kata dan masih ambil kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, walaupun sebesar buih di lautan ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, pelihara mereka sebagaimana mereka melihara kami sejak kami kecil ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, dengan keberkatan ilmunya lah kami dapat beribadah kepadamu, kami kenal-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa anak-anak dan isteri kami ya Allah, dosa-dosa seluruh muslim-muslimat, mukminin mukminat sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah keberkatan hidup dunia dan akhirat. Jadikanlah diri kami, zuriat keturunan kami, orang-orang yang mendirikan solat pada awal waktunya ya Allah. Ya Allah, gunakan kami husnul khatimah, jangan kau beri kami su'ul khatimah. Akhirilah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketika dalam kubur nanti ya Allah, luaskan lubang kubur kami yang sempit ya Allah, terangkan lubang kubur kami yang gelap ya Allah. Jadikan kubur kami sebagaimana taman-taman syurga-Mu ya Allah, bukan sebagaimana kawah-kawah api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketika kami dibangkitkan di akhirat nanti, bangkitlah kami dengan kebaikan dan kemuliaan sisi-Mu ya Allah. Lindungilah kami di bawah naungan arasy-Mu ya Allah. Beratkanlah timbangan amal kami di neraca al-mizan. Pantaskanlah langkah kaki kami ketika melintasi titian siratul mustaqim sepantas kilat ya Allah, agar kami tidak jatuh tergelincir ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup duduk dalam neraka-Mu walaupun sedetik, kami tidak sanggup duduk dekatnya walaupun sebatu ya Allah. Tempatkanlah kami semua ya Allah ke dalam syurga-Mu yang tertinggi, syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Walaupun kami tahu, kami sedar ya Allah, kami tak layak pun bersama mereka ya Allah, kami seumpama debu di kaki mereka ya Allah, tapi sungguhnya inilah pengharapan kami kepada gedung rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.